Ya Bapak Saloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Hormat Tuan Speaker, saya lebih dulu ucap terima kasih kerana diberikan kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan Negeri Kelantan untuk tahun 2014. Yang berhormat Tuan Speaker, Allah SWT berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berpesan satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran adalah tugas kita orang mukmin. Lebih-lebih lagi kita telah dipilih dalam urusan berkerajaan, urusan menguruskan amanah orang ramai yang lebih memerlukan pesan memesan dalam tugas dan kehidupan kita. Orang yang gagal menegur perkara yang sepatutnya boleh ditegur akan membuahkan keburukan, walaupun awalnya mereka berharap ia menjadi kebaikan. Saya yakin kepimpinan baru kerajaan akan meneruskan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh kepimpinan Tun Guru Aziz selama ini sebagai ketua pentadbiran sebelum ini. Bahkan mencari jalan menambah baikkan sesuai dengan konsep Islam, berusaha menjadikan yang hasan, yang baik kepada ahsan, yang lebih baik, dan bukan sebaliknya. Sesuai dengan konsep yang ditunjukkan oleh ayat, dengan izin, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana sahaja yang kami, yaitu Allah, nasahkan, kami, yaitu Allah, menjadikan manusia lupa kepadanya, dan kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Sadaqallahul azim. Yang berhormat Tuan Speaker, di bawah 3 tonggak utama pentadbiran kerajaan negeri, iaitu ummi, ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, boleh memacu kerajaan negeri menjadi unggul dan berhad kehadapan dalam semua segi, dengan syarat ia benar-benar dijelmakan dan tidak hanya menjadi slogan. Mas'uliyah atau accountability adalah sebuah konsep pentadbiran yang sangat penting. Instrumen untuk melihat sama ada pentadbir atau orang politik yang memegang kuasa eksekutif melaksanakan sesuatu tugas dengan beraccountable ialah iaitu dengan amanah, prudent dan polisi-polisi yang diputuskan bertujuan mencapai manfaat yang maksimum untuk negeri atau negara ataupun tidak, ialah menerusi semak dan imbang ataupun dengan izin check and balance serta siasatan audit dan hizbah. Semak dan imbang boleh dimainkan oleh kita ahli dewan ini dari kedua belah pihak dengan syarat adanya ketulusan untuk mendapatkan fakta, data dan info dari masa ke semasa. Semakan audit sedia ada pada pendapat saya hanya satu piecemeal dengan izin, satu coret dan terpisah-pisah dan tidak wujud satu mekanisme hukuman. Kadang-kadang tanpa latar belakang dan penjelasan munasabah, menjadikan temuan adalah tidak lengkap. Di peringkat negara umpamanya, Ketua Audit Negara tidak pernah memeriksa Petronas, padahal jumlah wang yang dikendalikan oleh Petronas adalah yang terbesar dalam negara kita. Ketulusan Petronas akan menjadikan negara kita lebih makmur. Kenapa Petronas tidak pernah disentuh oleh Ketua Audit Negara? Yang berhormat Tuan Speaker, Kerajaan PAS Terengganu pada tahun 2000 telah pernah menubuhkan Jabatan Hizbah Negeri. Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang dan Selangor masing-masing telah menubuhkan satu badan dengan fungsi semakan dan pemeriksaan ke atas perjalanan kerajaan masing-masing. Di Kelantan ini sekurang-kurangnya pada pendapat saya Tuan Speaker, kita boleh menguatkan kedudukan, peranan, kuasa dan fungsi PAC atau Jawatan Kuasa Pemeriksa Kira-kira Negeri. Ia patut dijadikan sebuah jabatan sepenuh masa dengan pegawai terlatih yang dedikasi seperti accountant, peguam, pegawai yang dipinjamkan dari SPRM dan pengurusinya pula diberi bertaraf eksekutif dengan syarat beliau tidak memegang jawatan lain dalam kerajaan. Semua anggota PAC seharusnya bebas dari sebarang jawatan, sama ada pengurusi anak-anak syarikat, timbalan esko atau lain-lain. Dalam sidang kali ini, kerajaan akan mencadangkan anggota baru PAC atau JKA ini. Saya tidak pasti sama ada konsep ini akan dipakai ataupun tidak, telah pun mencadangkan. Saya berharap kita boleh berfikir untuk menambah baik PAC kita. Sekalipun Yang Berhormat Adung Tawang buat masa ini adalah timbalan esko, dan Yang Berhormat Kaduk, iaitu anggota PAC yang baru, adalah pengurusi anak syarikat.
Saya berharap teman-teman saya dalam PEC bersedia mengosongkan jawatan mereka yang lain jika mereka benar-benar mau berfungsi sebagai anggota PEC. Sebaliknya, kerajaan memberikan satu gaji khas kepada pengurusi dan anggota PEC, dan pengurusi PEC dan anggotanya diberikan kemudahan pejabat untuk bertugas penuh masa serta kemudahan lain yang sesuai. Konsep bebas dari pertentangan kepentingan atau dengan izin conflict of interest adalah penting bagi memastikan PEC benar-benar berfungsi. Sebagai contoh, jika saya anggota PEC dan masa yang sama saya adalah pengurusi anak syarikat, sudah tentu sekalipun saya tidak hadir semasa pemeriksaan dibuat, tetapi rakan-rakan saya dalam PEC akan merasa segan untuk bertindak secara telus. Tidak ada sebab Kelantan tidak dapat memperkuat peranan PEC dan menyusunnya atas konsep yang saya sebutkan. Masih ramai yang berhormat penyokong kerajaan yang tidak memegang apa-apa jawatan yang boleh dilantik mengisi keanggotaan PEC. Sekiranya anggota yang baru dilantik ini keberatan meninggalkan jawatan mereka yang lain. Saya yakin jika kita memperkuatkan PEC dengan wajah baru dan dengan niat mendapat sebuah pasukan yang boleh memeriksa perjalanan kerajaan dari masa ke masa, kita boleh meminimalkan ketirisan, pembaziran, penyelewengan, kelengahan, kecuaian, dan niat serong dan amalan negatif yang lain. Hasil negeri insya-Allah akan meningkat dan idea-idea baru tentang pengurusan hasil mahsul dan khazanah negeri Kelantan akan terjelma dan negeri kita bukan sahaja benar-benar makmur, bahkan lebih diridai oleh Allah dan memudahkan hisab kita insya-Allah di padang mahsyar nanti. Kejadian permohonan lebih awal ditindak oleh pihak lain seperti terjadi pada permohonan PMBK untuk mengusahahasilkan kawasan Lombong Besi Sungai Tuang yang difailkan di PTG pada November 2011 lagi dan kemudian ditindak oleh permohonan-permohonan lain sehingga menenggelamkan permohonan asal insya-Allah tidak akan berlaku. Yang berhormat Tuan Speaker, tujuan permohonan PMBK itu saya sebutkan di sini adalah untuk menjana hasil bagi membiayai pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai, di mana kawasan ini secara konservatif dianggarkan mempunyai rizab besi mentah sebanyak 50 juta tan dan anggaran lain yang lebih berani oleh pihak-pihak yang profesional adalah 2 bilion tan. Jika kerajaan menerima pakai cadangan kami pada waktu itu, yaitu harga minimum RM50 tiap 1 tan, insya-Allah ia akan menjanakan hasil sebanyak 2.5 bilion ringgit. Dan ini mencukupi untuk pembiayaan lebuh raya tersebut dengan kos tanpa kos keuangan sebanyak RM1.8 bilion ringgit. Malangnya, begitu banyak kerenah berlaku apabila tujuannya adalah untuk tujuan negeri dan kerajaan sendiri. Ia lebih mudah kalau tujuannya adalah untuk peniaga dan swasta. Satu masa kemudian, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, iaitu pada November 2012, membuat keputusan menenda secara terbuka kawasan ini. Antara lain, dengan terma harga minima RM50 1 tan, dan syarikat berkenaan mesti berkemampuan dari segi keuangan, mampu meletakkan RM5 juta ringgit sebagai wang keyakinan untuk mendapat lesen eksplorasi dan RM5 juta ringgit lagi untuk lesen cari gali, mempunyai pelan cadangan hak pemrosesan besi mentah, mempunyai track record pelembungan dan lain-lain. Apabila cadangan tender ini tidak kesampaian, Majlis Mesyuarat Kerajaan pada Mac 2013 bersetuju menyerahkan kawasan 3,000 hektar ini kepada PMBK dengan menggunakan terma tender yang sama untuk PMBK mengeluarkan tendernya sendiri bagi pihak kerajaan bagi mempercepatkan proses supaya keperluan pembiayaan pembinaan lebuh raya dapat disegerakan. Malangnya saya difahamkan kelulusan itu telah ditarik balik selepas kerajaan baru ini dibentuk. Saya pohonkan penjelasan. Yang berhormat Tuan Speaker, saya pohon Yang berhormat Menteri Besar tidak melepaskan kawasan berharga milik bersama rakyat Kelantan ini pada pihak swasta dan persendirian. Paling tidak kerajaan negeri mesti terlebih dahulu melantik konsultan antarabangsa untuk menyemak jumlah deposit yang ada. Bukan sahaja bagi kawasan ini secara khusus, tetapi juga bagi kawasan lain terutama kawasan bersekitaran. Hasil kajian itu diumumkan kepada rakyat jelata dan kerajaan membuat keputusan mengenai kawasan ini selepas benar-benar mengesahkan kekayaan depositnya. Kelambatan menyediakan cadangan pembayaran balik pembinaan lebuh raya telah menyebabkan perjanjian kontrak dengan kontraktor Korea yang telah dipilih sepatutnya dipertimbangkan dengan saksama oleh kerajaan baru, tidak dengan mudah memutuskan hubungan dengan kontraktor yang dikira berkebolehan yang telah dipilih lebih awal
dan datang dengan cadangan baru yang pada khidmat saya meragukan. Berhormat Tuan Speaker, Kelantan pada pemerhatian saya cukup kaya dengan pelbagai anugerah yang dikurniakan oleh Allah, cukup untuk mengangkat negeri ini lebih kaya dan maju dari Singapura pada masa depan. Kejayaan pemerintahan semua khalifah yang 4, khususnya Khalifah Umar Al-Khattab, yang dikurniakan Allah tempoh pemerintahan yang lebih panjang, iaitu lebih 8 tahun, dan termasuk Khalifah Umar Abdul Aziz, walaupun masanya singkat, iaitu kurang dari 3 tahun, ialah kuasa pengurusan. Kuasa pengurusan yang dibina atas ketakwaan yang sebenar kepada Allah SWT, dan dengan itu melahirkan ketelusan yang sebenar, amanah yang sangat ketat, kejujuran yang setulusnya, deria prihatin yang sangat halus, dan ketegasan dalam hukum yang tidak ada komprominya. Pengasingan kepentingan sehingga anak Umar dilarang dari menternak ternakan di Madinah, tidak boleh ikut berperang di medan perang, dan mengambil bahagian dalam public affairs dengan izin selagi bapanya masih menjadi khalifah. Singapura, sebuah negara pulau kecil sekangkang kera, boleh muncul jauh lebih maju dari negara kita yang tersangat kaya dengan hasil mahsul kerana kuasa pengurusan itu tadi. Walaupun mereka tidak beriman, namun teladan berkerajaan generasi terdahulu dengan pembaharuan semasa menjadikan Singapura sebuah negara yang patut kita teladani. Kalaupun kita tidak teruja melawat negara lain yang jauh, kalaupun kita teruja melawat negara lain yang lebih jauh, tidak salah rasanya kita berkunjung untuk belajar dari Singapura dalam banyak perkara. Tan Sri Hassan berikan sebagai contoh, dihargai oleh Singapura lebih dari kita sendiri hargai bakat dan kebolehan beliau. Amat malang sekali. Bahkan Yang Amat Berhormat Tok Guru pernah beritahu saya, beliau kagum bagaimana Singapura boleh keluar sebagai hub keuangan Islam mendahului Malaysia. Yang Berhormat Tuan Speaker, dengan penuh rasa hormat dan kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya pohon untuk menasihatkan cadangan meluluskan kawasan seluas 3,500 ekar hutan simpan kekal Ulusat di Machang kepada sebuah syarikat individu tidak diteruskan. Ada beberapa sebab. Pertama, kawasan ini semasa mentadbiran Yang Amat Berhormat Tok Guru, iaitu pada Jun 2009, Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Perhutanan Bilangan 3 2009 telah memutuskan semua permohonan baru di hutan simpan kekal Ulusat hendaklah ditolak. Hutan ini dikelaskan sebagai hutan terkaya di Kelantan buat masa ini. Selain itu, mana-mana bahagian hutan simpan kekal Ulusat yang diletakkan sebagai hutan pengeluaran, mesyuarat tersebut telah memutuskan ia mesti ditanda. Dalam kesempatan ini, saya sebagai anak Kelantan merakamkan penghargaan yang sangat tinggi kepada Tok Guru atas pandangan beliau sehingga dasar tersebut dibuat pada waktu itu. Seingat saya, kata Tok Guru, hutan Ulusat dan cabang Tongkat adalah paru-paru negeri Kelantan bagi mengeluarkan udara segar dan bersih, khususnya bagi penduduk Kelantan di Kota Baru. Biarlah ia kekal untuk anak cucu kita tidak merasa terlalu hangat ketika dunia kita diselimuti oleh pemanasan sejagat. Saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar sekarang akan meneruskan dasar mulia yang telah diletakkan oleh Tok Guru. Saya sangsi sama ada surat dari pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar bertarikh 6 Ogos 2013 ditulis selepas pegawai-pegawai Yang Amat Berhormat Menteri Besar menyemak terlebih dahulu status hutan simpan kekal Ulusat ini atau tidak. Lebih-lebih lagi, hanya sebuah syarikat dicadangkan diberikan kawasan sedemikian luas sebanyak 3,500 ekar sekaligus tanpa tenda. Ia sangat meragukan sekali. Seingat saya, semasa pentadbiran Yang Amat Berhormat Tok Guru dahulu, tidak ada kawasan seluas itu diberikan kepada mana-mana individu. Harga yang ditawarkan oleh syarikat, iaitu RM2,000 seekar, pada saya adalah amat tidak menasabah. Lagipun, kalau esok saya tubuhkan satu syarikat dan nulis surat hanya 2 muka surat, sama seperti ditulis oleh syarikat itu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan menawarkan harga lebih tinggi, misalnya RM2,100 seekar, adakah permohonan saya akan diterima atau ditolak? Saya mencadangkan hutan simpan kekal Ulusat dikekalkan dengan keputusan Mesyuarat Bilangan 3 2009 Jawatan Kuasa Kecil Perhutanan dan cadangan meluluskannya tidak diteruskan. Saya difahamkan Jabatan Perhutanan telah diarahkan menyediakan kertas bagi permohonan ini dan mesyuarat JKPP akan diadakan kalau tak silap saya pada 10 hari bulan ini atau mana-mana tarikh terdekat, dan permohonan syarikat ini dimasukkan sebagai satu agenda. Adakah hanya dengan permohonan ringkas 2 muka surat serta-merta permohonan ini akan ditimbangkan? Berhormat Tuan Speaker, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan semua permohonan getah kelun, multi spesies, dan kini muncul pula cara baru
konsep baru iaitu multi-layer dihentikan. Penebangan habis hutan untuk kononnya menanam hutan baru adalah merugikan di semua segi. Ia menjejaskan hasil negeri, merosakkan alam sekitar negeri kita dan merosakkan biodiversity untuk selama-lamanya. Saya mengambil maksud dari kata semut dalam surah An-Naml dengan izin. Hatta iza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai, iaitu tentera Sulaiman, sampai di lembah semut, berkatalah queen semut tersebut, wahai semut-semut semua, masuklah kamu ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, padahal mereka kalau memijak kamu adalah tidak menyadari perbuatan mereka. Yaitu kerajaan Sulaiman seperti dicontohkan, kerajaan Islam seperti dicontohkan oleh Nabi Sulaiman AS, secara sedar atau tidak, sama sekali secara sedar atau tidak akan sama sekali merosakkan alam sekitar, hatta biodiversity makhluk kecil seperti semut, kecuali mereka tidak menyadarinya. Berhormat Tuan Speaker, saya difahamkan tarif air untuk negeri kita telah dinaikkan. Saya berpendapat, jika EKSB diuruskan dengan lebih beramanah, terutama ketika program pembinaan loji baru kini sedang rancak dilakukan, kenaikan ini boleh dielakkan. Dalam kesempatan ringkas ini, saya hanya tunjukkan 1-2 contoh sahaja dari aspek kegagalan mencapai sasaran seperti desain asal yang berlaku kepada loji-loji EKSB. Dengan sendirinya, ia menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena di mana-mana. Menaik taraf loji rawatan air jeli bertujuan mencapai 10 juta liter air sehari dengan kos 21 juta ringgit hanya mencapai 6,6 juta liter sehari. Menaik taraf loji rawatan air Bukit Remah, Tanah Merah, kos 16,4 juta, di mana sasaran adalah 42 juta liter per hari, tetapi pencapaian adalah 36,6 juta liter per hari. Menaik taraf loji rawatan air Pintu Geng, di mana kos projek adalah 52 juta, dengan sasaran 30 juta liter per hari. Dengan kos besar itu, ia hanya mencapai sasaran 12,5 juta liter per hari. Bagi mengurangkan kebocoran pipe di negeri Kelantan, dengan perbelanjaan sebanyak RM130 juta, hingga Julai tahun ini, NRW masih 52%, atau artinya ia gagal sama sekali. Saya fikir kerajaan tidak perlu diseret lebih lama oleh pengurusan EKSB ke satu titik yang lebih parah. Lakukanlah sesuatu pemeriksaan yang adil, telus, teliti oleh pihak ketiga yang pakar, berkecuali dan berintegriti. Laporan mereka perlu dibentangkan di dalam dewan ini, kerana laporan yang terhad tidak akan memberikan kesan. Ini berdasar pengalaman saya ketika satu audit telah dilakukan dahulu dan penemuan menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena. Sebagai contoh tentang kos bagi loji Pintu Geng yang telah melonjak dari kos asal 30 juta ringgit kepada 52 juta ringgit pada hari ini. Namun temuan itu tidak memberikan apa-apa tindakan sewajar. Berhormat Tuan Speaker, Kelantan mesti terus bergerak ke hadapan. Tun Dr. Mahathir mencadangkan kepada Presiden China semasa lawatan beliau ke negara ini beberapa hari yang lalu, antara lain untuk penubuhan pertubuhan Cheng Ho Expo, Multicultural and Friendship, dan pelaburan China di Kedah. Saya merasa terpanggil kerana konsep pertukaran budaya dan perluasan kemakmuran serantau berasaskan persahabatan dan sentuhan sejarah lampau melalui tokoh Cina beragama Islam telah dimulakan oleh Kelantan, iaitu Cheng Ho Expo, Friendship and Prosperity. Sayang jika ia kemudiannya dicedok oleh pihak lain dan meninggalkan Kelantan. Termasuk pelaburan mega China, lokasi yang paling strategik adalah Kelantan dan petroleum adalah asas yang paling tepat. Lebih-lebih lagi pada hari ini, Petronas sudah terdesak untuk melihat satu lokasi baru yang lebih sesuai selepas Kerteh dan Kemaman telah menjadi sesak. Oleh itu, cadangan asal yang telah digagaskan oleh Tuk Guru menjadikan bacok khususnya Senok dalam Don Tawang, Muhammad Don Tawang dah keluar, ini komplimen bagi Don Tawang, sebagai kompleks petrokimia tepat masanya untuk diperbaharui semula. Sebuah gagasan tidak semestinya menjadi realiti pada hayat seseorang, tetapi yang penting ia menjadi satu realiti di satu masa. Ini juga antara pemikiran Tuk Guru yang perlu dijelmakan. Saya yakin kerajaan negeri mempunyai tenaga yang berkebolehan menggerakkan cadangan ini pada hari ini. Dengan sedikit pengalaman yang ada, jika diperlukan, saya bersedia bila-bila masa bagi membantu. Fikirkan tentang Singapura. Kini ia muncul sebagai antara pusat dagangan minyak mentah dan LNG, sekalipun ia tidak mempunyai walaupun setitik minyak. Ini kan Kelantan.
Sekalipun jika kerajaan negeri merasa tidak berminat, harapan saya ialah jika saya atau pihak lain cuba mengusahakannya, kerjasama penuh kerajaan negeri insya-Allah boleh dihulurkan nanti. Dalam konteks ini, saya difahamkan projek pipeline Trans Nusantara diberikan arahan untuk membuat permohonan baru. Saya tidak arif tentang asas bagi pertimbangan tersebut. Namun, bagi projek sebesar itu, tunjuk ajar dan penyertaan kerajaan negeri amat diperlukan. InsyaAllah, jika kompleks petrokimia Bacok dapat diberikan nafas baru dengan memperbanyakkan perbincangan dengan semua pihak terbabit, lonjakan ekonomi Kelantan akan menjadi lebih besar dan memberikan peluang ekonomi yang lebih luas untuk rakyat negeri ini yang setia bersama perjuangan Islam sekian lama. Ibu Hormat Tuan Speaker, terakhir adalah mengenai persiapan pelaksanaan hukum jenayah syariah. Saya tidak mahu ia terus menjadi polemik menjelang pilihan raya semata-mata. Biarlah selepas kita telah dianugerahkan kuasa oleh Allah dengan sokongan padu daripada rakyat, kita menelaah isu ini dengan sungguh-sungguh ke arah menjadikan pelaksanaannya satu realiti. Ibu Hormat Tuan Speaker, saya pun maaf jika ucapan saya tidak cocok dengan perasaan mana-mana pihak. Anggaplah yang pahit itu penawar. Moga kerajaan kita bertambah sihat dan hayat menjadi panjang. Moga perjuangan kita yang suci tidak dihajak di tengah jalan oleh pelbagai pihak yang hanya bertengger atas perjalanan kita bersama menuju terbentuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.